Hi guys, so video kali ni saya nak share dengan korang video yang setelah saya record pada semalam, which is 24 hari bulan 1 uh, bersamaan hari um, Ahad lah. So hari ni hari Isnin, market dah buka. So semalam video ni saya share berkenaan pergerakan gold, pergerakan gold pada masa lepas and then pada masa yang akan datang. Apa yang gold akan buat? Dari time frame monthly hinggalah ke time frame H1 ataupun H4. Saya telah sharekan pergerakan pergerakan yang boleh dibuat oleh gold pada masa akan datang. So tonton video ni, jangan skip. Like, share dan komen di bawah lah apa feedback korang pasal video ni dan apa yang korang fikirkan tentang pergerakan gold. Adakah korang setuju dengan saya ataupun korang ada pendapat yang lain? So lagi satu sebelum saya terlupa, team Mas Trader, kita orang ada buat satu event bersempena dengan MCO ni. Kita orang buka satu peluang kepada trader-trader yang ingin belajar, trader ni ingin mendapat sesuatu baru daripada duduk di rumah saja tak ada buat apa untuk belajar benda baru. Kita orang ada buat satu event which is kelas, di mana syllabus group coaching yang diajarkan sebelum ni akan diajarkan secara percuma di dalam Zoom setiap minggu. So untuk korang join, korang just pergi ke link di description. Korang pilih MCO event and then korang akan masuk dalam satu group Telegram lah. Di situ akan di-share segala update pasal MCO event, kelas live trade and then market outlook. So selamat menonton. Lepas tu Engulf ni tak ada. Saya Engulf yang original, yang original idea punya, which is candle menelan candle sebelum. Itu je, nothing fancy. So bab gold ni, kalau tengok gold daripada 1972 dia keep on orang kata apa, bullish. Di mana ni kalau korang search kat internet, korang tengok pattern ni, korang try tulis mania. Ni adalah pattern tulis mania. Ni adalah pattern tulis mania ataupun ada orang panggil economic bubble apa semua, tak kisahlah. Ni adalah pattern tulis mania ataupun dalam elite wave kita panggil ni sebagai impulsive pattern. Daripada 1972 dia start naik. Ni bukan 1972. 1972 dia start naik and then sampai 1980 dia burst. First tulis mania burst. Di mana first wave complete. First wave dia dah complete and then dia jatuh. Kat sini ada orang panggil economic bubble burst. Macam bubble tu pecah, dia terus jatuh. Tak kisahlah apa istilah ekonomi yang korang panggil. So first wave dia complete and then dia akan turun. Dia akan turun untuk membuat wave 2. So wave 2 ni dia adalah pattern correction. Kalau tengok ni adalah complex correction. Dia W, X, Y, X, Z. And then bila wave 2 dah siap, dia sambung kenaikan wave 3. So macam saya cakap, wave 3 ni tak boleh jadi wave terpendek. Tak boleh jadi wave terpendek. And then wave 3 ni selalunya jadi wave terpanjang. Kalau korang tengok ni, panjang tak wave 3? Kalau korang ukur ni, dia punya kepanjangan ni lebih kurang, total dia berapa tu? 16,000 pip. 16,000 pip panjang wave 3. So di mana kalau siapa ada buy gold pada 2001 and then hold sampai 2011, kaya lah dia. Kaya. So kat sini terjadinya wave 3. So kalau korang tengok ni, wave 3 hanya dalam masa 11 tahun dia punya naik tu hampir 16,000 pip. Hampir 16,000 pip. Tak dengar suara? Miza FX tak dengar suara. Hello guys, suara korang clear tak? Korang dengar suara saya clear tak? Sebab Miza FX cakap suara tak clear. Clear? So Miza FX check dulu, try check balik audio. Try check balik audio anda, maybe ada something wrong.
sebab yang lain cakap clear. Okay. So kita sambung. And then pada 2011 sekali lagi gold jatuh. Dia cakap the bubble has burst. Okay, bubble dah pecah. Okay, and then jatuh lah. So jatuh dia pun sampai 2015. Okay, di mana 2015 complete lah satu lagi correction yang kedua, which is wave 4. So kat sini pun dia adalah WX. Okay, WXYXZ. Okay, WXYXZ. And then bila dah complete wave 4, dia terus lagi mendaki. Okay, terus lagi mendaki untuk lengkapkan 5 wave. Okay, di mana dalam economic cycle, okay, ni saya terang sikit orang apa itu idea wave. Dalam economic cycle full, okay, full cycle, okay, full cycle di mana kita ada pattern macam ni. Pattern macam ni, di mana kita ada 5 wave up and then 3 wave down. So yang ni adalah full complete cycle untuk ni bagi economic cycle based on Elliott wave punya teori. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia dah siapkan nombor 4, dia akan naik buat nombor 5. Okay, wave ke-5, which is wave terakhir sebelum dia turun 3 wave ke bawah. So kalau korang tengok ni, saya dah draw siap-siap 3 wave ke bawah ni, which is bila lengkap wave ke-5, kita boleh sell lah gold. Kita sell gold laju-laju. So sekarang ni dia daripada 2000, okay, mana? Daripada 2016 sehingga sekarang dia masih lagi membuat 5 wave. Tak siap-siap lagi 5 wave dia. Okay, dia masih lagi membuat 5 wave. So ni kita dah running out of time. Tapi lagi saya akan share link baru. Okay, jangan risau. Saya tak reti guna Zoom ni. Suara pun tak dengar. Try keluar and then masuk balik. Okay, Miza effect, try keluar and then masuk balik. So sekejap, awak tak dengar suara, macam mana awak nak ni kan. So tu Yoyo, Yoyo boleh tolong Miza. So korang boleh tolong check kat situ, tolong dia, maybe suruh dia keluar and then masuk balik ya. Okay, sebab yang lain tak ada problem sebab mic ni. Okay, so untuk goal ni habis bahagian monthly. Okay, di mana dia tengah nak buat final wave number 5 dia. Okay, so kita go to weekly macam biasalah. Benda yang sama. So Elliott wave ni dia ibarat satu bawang tau. So bawang ni bila korang belah tengah dia, korang akan nampak bentuk yang sama tapi size beza. So macam korang kupas bawang, kulit pertama bawang tu masih bentuk bulat, kulit kedua bulat lagi, kulit ketiga bulat lagi, sampai dah kecil bawang tu masih bentuk bawang, cuma saiz dia berkurangan. So kat situ kita panggil dia sebagai fractal. Fractal ni di mana dia adalah satu bentuk yang sama tapi berulang pada saiz yang berbeza. Okay, so wave ni dia samalah. Okay, dia apply konsep fractal, which is kalau korang tengok still ada 1, 2, 3, 4, 5 tapi saiz dia dah berbeza. Kalau korang tengok pink ni kecil and then orange ni besar, which is pink ni di dalam orange. Macam tu. Okay, tu yang senang dia lah. Okay, so dekat daily, okay, kat daily yang ni count yang lama saya tak ubah lagi, which is setup yang 3000 pip tu. Okay, saya tak ubah lagi. Counting baru saya buat dekat tempat lain, which is kat sini. So ini counting baru. So saya akan ceritalah counting baru ni apa yang saya nampak untuk goal akan datang, tapi tak lama lah. Okay, maybe dalam sebulan 2 akan datang. Agak-agak besok ni goal naik ke terjun. Target saya goal akan naik. Goal akan naik lebih kurang sekitar 500 pip lagi. 500 pip lagi macam saya cakap tu. Sekitar 500 pip lagi untuk melengkapkan dia punya correction. Okay, correction. Okay, di mana dia akan naik macam ni. So pattern ni, okay, dia pattern 3 kaki ataupun pattern correction yang 3 kaki. So dia wave W ni selalunya sama panjang dengan wave Y lah. Okay, wave W ni selalunya sama panjang dengan wave Y, which is yang ni adalah double zigzag. So korang tak perlu faham itu double zigzag, just korang tengok je apa direction yang saya nak share dengan korang. Okay, so saya target untuk goal naik. Okay, goal untuk start naik dalam bentuk 3 wave. Bentuk dia macam ni. Sekejap saya lukis kat korang. Bentuk macam ni. Okay, so saya target untuk dia stop kat sini. Area di antara level Fibonacci retracement 61% and 78%. Di antara level ni saya target dia nak berhenti di tengah-tengah tu lah, which is saya
saya alignkan dia dengan SND punya zone. So kalau korang tengok sini, kita ada fresh supply zone. Okay, supply zone yang fresh. Okay, so kat situ saya target untuk wave dia stop. Okay, so korang boleh buy and then TP kat atas ni. Lebih kurang 19.10, 19.00 kat situ korang boleh letak TP korang. Okay, saya dah ada yang saya buy, tengah running lagi, which is yang ni kalau setup ni, kalau korang ambil, korang dapatlah 1000 pip. Tapi tak apalah, korang dapat separuh pun ok, dapat 500 pip. So siapa yang berani nak take risk, okay, korang boleh entry untuk swing. Okay, siapa yang tak berani nak swing, asal biru close. Okay, siapa tak berani nak swing, asal biru close. Dapat berapa pip pun tak apa. Okay, siapa yang nak hold, boleh consider untuk dapatkan di antara 400 ke 500 pip. Okay, so tu first movement untuk gold. Maybe akan berlaku pada minggu depan and then complete pada minggu depan. So bila dia dah sampai kat sini, okay, bila sampai kat sini, first kita tengok lah. Kalau dia tak break benda tu, so valid lah. Ada kata dalam ni dia reject and then buat candle reversal pattern. Contohnya nak buat doji ke, dia nak buat pin bar ke, dia nak buat engulfing ke. Okay, korang boleh consider untuk masuk sell pula. Okay, bila korang masuk sell, sell ni TP dia besar sikit. Okay, siapa yang nak sell, TP dia akan besar sikit. Okay, TP untuk sell saya target untuk dapat 1500 pip. Floating dulu tak cikgu? Maybe akan floating sikit. Okay, so di mana korang letak SL, kalau nak re-entry re-entry, jadi saya share point yang lebih tepat sikit. Okay, point yang lebih tepat sikit. Saya nak cerita dulu untuk sell ni. Okay, sell ni kalau siapa sell, kalau nak swing, nak follow saya swing, kita akan letak TP kita 1500 pip. Okay, daripada point yang kita entry tu, kita akan try dapat 1500 pip. Andai kata tak sampai pun, kita boleh close dulu. Macam ni, saya target nak 3000 pip, tapi tak dapat, kita close separuh dulu. Which is, kenapa saya close separuh kat sini? Sebab kat sini dah ada 5 wave. So untuk 5 wave macam biasa, lepas 5 wave akan ada 3 wave turun. So bila saya tengok balik 3 wave turun ni laju sangat. So kat situ saya tahulah kat sini bukan impulsif. Itu dia cerita kenapa saya close separuh lebih awal. Dan separuh lagi saya tunggu untuk 3000 pip yang mana tak jadi. Okay. Ni kena depo lebih ni, kalau tak takut MC. Senang je. Okay, senang je. Tak nak depo lebih, kecilkan lot size. Macam tu je. Actually perlu je, boleh je tak payah depo, kecilkan lot size. Maybe selalu kadang-kadang kita ni terlalu lihat pada profit, terlalu lihat profit amount in USD. Okay, di mana kita target, okay, entry ni 3000 pip, alang-alang profit nak $100,000. 3000 pip, $100,000. Berapa lot size nak kena buka? Of course lah besar lot size tu. Andai kata, okay, saya ajar korang jangan tengok target korang pada USD. Sebab bila tengok sangat target pada USD, dia akan effect korang akan buka lot size yang besar. Korang target korang tengok pada pips, win pips korang, berapa pips yang korang dapat. Macam saya tengok, okay, saya tengok 1000 pip. Okay, dapat 1000 pip dah kira banyak tu. So saya akan consider untuk buka lot kecil. Sebab 1000 pip, kalau pergi 1000 pip tu, lot kecil pun jadi banyak. Okay, and then satu lagi tips, tengok pada loss. Contohnya kalau bukan loss lah, tengok pada SL. Contohnya SL besar 50 pip. So 50 pip, berapa nak sanggup loss bila kena SL 50 pip? Andai kata sanggup loss 500 USD, masuk. Berapa lot yang bila hit 50 pip tu 500 USD korang hilang. Itu je. Okay. Kalau lot bila 1000 pip rezeki tu cikgu serius cakap, dia kalau 20-30 pip pun kalau hit TP tu dah kira rezeki kita lah tu. Okay. So untuk buy ni yang re-entry point yang lebih sharp. Okay, di mana re-entry point yang lebih sharp saya nampak dekat kita, sekejap kita pergi kat tempat lain lah, tempat yang lebih kosong. Kita breakdown, kita nak cari tempat untuk re-entry. Okay, tempat re-entry yang lebih sharp. Okay, kat sini. Oh, ini ABC lagi.
Okay, kat sini kosong kan. Okay, so kat sini kosong. So kat sini tadi yang dia permulaan naik ke atas. Betul tak? So tempat re-entry kita nak cari dalam ni. Sama ada the question now, okay, yang kita masih tanya sama ada dia nak turun dekat mana untuk kita dapatkan point untuk kita re-entry. Okay, so kat sini saya assume kat sini adalah wave 1. Okay, kalau korang tengok ni memang ada 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan turun buat wave apa guys? Dia akan turun buat wave 2. So wave 2 ni selalunya dia akan stop around level 50%, 61% ataupun 78%. So kita akan fokus kat level-level tu, and then kita akan tengok ada apa dekat level tu. Okay, ada apa-apa yang tersembunyi tak kat level tu. Sekejap, saya aktifkan level 50%. Okay, dekat 3 level ni kita tengok ada benda yang tersembunyi tak. So kalau kat sini, kalau korang tengok, okay, kita ada somehow kat sini kita ada apa orang panggil ni geng? Ni orang panggil apa ni? Kalau SND ada yang panggil ni swap zone. Kalau budak-budak engulfing ada panggil engulfing fail. Tak kisahlah kau nak panggil apa. So kat sini bila korang tengok, and then kat sini pun kita ada key level, di mana sini adalah support yang dah lepas. Okay, key level. Bila kita pick kat sini, okay, pick kat sini around here, kalau korang tengok history dekat level tu selalu press buat reaction, di mana kadang-kadang press reject kat level tu. So kat situ kita boleh consider as key level. Okay. Kita lupa nak press screen So ni. Okay. So kat situ kita dapat banyak benda. Kita ada swap zone, kita ada engulfing fail, kita ada which is boleh consider as key level, di mana kita ada support yang dah di break, and then dia akan jadi support lagi. Okay. So kat situ level-level tu. Okay, so kita boleh consider untuk entry dekat level ni. Kalau kita precisekan sikit lagi, kita nampak kat sini. Okay, ni M15. Okay, katakan kita nak multi time fade, kita nak go deep lagi, ada apa lagi kat situ. So nampak ni, kita ada satu lagi demand zone yang baru di mana ni geng? Di M5. So dia dah collab, kita ada swap zone gabung sekali dengan demand zone. Ni yang suka tambah-tambah zone nak jadikan lebih powerful ni, tak kisahlah. Okay, so kat sini zone untuk kita entry. Kalau nak precisekan lagi, kita ambil yang paling fresh, demand zone yang paling fresh ni kan. Nak precisekan lagi, tak kisahlah. Okay, macam mana pun tak apa. Okay, so kita boleh consider untuk entry kat sini. Okay, so apa confirmation yang kita ada. Kita ada kat situ, kita ada level Fibonacci. Okay, level Fibonacci retracement 50%, and then kita ada fresh demand zone. Lepas tu kat M15 tadi kita nampak swap zone. Okay. So kat sini pun sama, kita ada satu support resistant. Okay, support bukan resistant. Support bukan resistant. Resistant bukan support. Sorry. Ada yang nak masuk. Okay, sekejap ni siapa nak masuk. Okay, kat situ. So kita consider untuk entry kat sini. So nak letak PO pun boleh, nak tunggu press action pun boleh. Banyak suara juga ni. Macam suara bising. Okay, suara sekejap saja. Okay, dah. So ni lah, okay, ni kita entry kat sini. Di mana SL, okay, SL yang paling selamat of course lah. Okay, bawah structure. Sebab apa bawah structure? Di mana kalau dia break structure tu, dia takkan naik atas, dia nak turun lagi. Tak kisahlah sikit atau banyak, dia nak turun lagi. So SL paling selamat bawah structure. So siapa tak mampu, ni SL bawah structure lebih kurang 100 pip. Siapa yang tak mampu, okay, boleh nipis kat SL tu bawah daripada demand zone. Di mana kalau dia break, so di mana kalau dia break ni, korang cari lagi point untuk re-entry. So bila dia break ni, next level try entry pula dekat 61%, di mana kat sini kita ada resistance become support. Okay, kat sini ni somehow kat sini pun kita ada key level untuk SNR. Boleh consider untuk entry kat sini. So bila nanti entry kat sini, okay, SL letak sikit bawah pada tu. Kalau dia break lagi, okay, go to the next level. Okay, go to the next level. Kat next level ni ada apa? Okay, kita ada lagi demand zone. Ni kepada yang tak suka nak tahan floating banyak-banyak
Okay, kat sini pula. Sini terus last. Kalau break itu memang tak ada rezeki kita. Kita kena tunggu dia turun dahulu. Tapi saya rasa dia dah tak akan turun lah. Okay, kalau dari segi wave pun dah tunjukkan dia tak akan turun. Dari segi Fibonacci ratio pun dah tunjukkan point-point untuk dia retrace. Kita ada kukuh lah alasan untuk kita entry kat situ. Okay, so semua faham dua strategi yang kita boleh gunakan. Sama ada nak go level by level ataupun nak entry that first level and then SL besar. Ya, okay. Goal akan junam dahulu. Okay, sebelum DeFi dia akan junam dulu. Tapi tak lama sebab range dia tak jauh. Maybe open gap dia kat sini lah. Gap and then spike terus naik awal pagi tu. So kita selalunya terjadi macam tu. Selalunya dekat bila dia dekat-dekat dengan zone ni and then open hari Isnin tu, Monday tu, dia gap sikit, dia spike terus naik. Macam tu. Dia laju. Okay. Short zone ni elok tengok TF berapa min. Di semua TF boleh. Tapi kalau TF tu besar, consider untuk filter down. Macam tadi kita tengok swap zone di M5. So kita filter down dekat M15 kan. So kita filter down dekat M5, kita tengok dalam swap zone tu ada fresh zone which is demand zone. Macam tu. Selalu kan biasa diri korang untuk rajinkan sikit filter down time frame. Sebab kita tak tahu ada apa di sebalik benda tu. Okay, bila kita dah multi time frame pun tak nampak, consider kita entry lah kat time frame besar tu pun boleh. Okay, dekat semua time frame boleh. Okay, nak cari swap zone ni kat semua time frame dia berlaku. Cuma dia based on reaction lah. Tahu time frame kecil adanya benda tu, reaction dia sikit je lah. Kalau time frame besar ada benda tu, reaction dia akan jauh lah. Okay, contohnya demand zone, price react demand zone dekat H4, maybe dia akan pergi 300-400 pip. Tapi kalau demand zone dia react dekat katakan M5, maybe dia pergi 340 pip. Itu kalau pemahaman SND saja. Yang ni kita gabungkan SND sekali dengan wave structure. So kat situ kita dapat cari direction yang betul dengan entry point yang tepat. Tu kelebihan bila kita gabungkan teknik-teknik ni. Next is 25 Januari. So pada 25 Januari akan berlakunya satu reversal yang besar. Kat mana tak tahu. That's the question. So analisis kita tadi, kita tahu bahawa next reversal akan berlaku, tapi kita tak tahu time. Based on time punya analisis pula, pada 25 bulan akan ada satu rejection yang besar, tapi dekat level mana tak tahu. So bila kita gabungkan dua clue tu, kita dapat tak satu jawapan yang boleh kata perfect. Betul tak guys? Rasa complete tak kita punya ni? So next projection date adalah 25 Januari, kemudian 1 Februari, seterusnya 5 Februari and then 1 Mac. Tu projection punya date lah. Okay, projection date. Kalau backtest, okay, saya pernah share. Kalau siapa follow my IG, saya pernah share juga sebelum ni. Okay, analisis saya gabung sekali dengan time, di mana saya bagi story tu, saya siap bagi masa lagi bila akan berlakunya entry tu. Contohnya yang paling terdekat adalah yang paling baru lah, paling baru yang dia membuat satu pergerakan besar ni lah, yang setup 3000 pip ni. Saya siap bagi masa lagi bila dia akan reject and then point dia kat mana. Pada masa tu next projection date adalah pada 2 Disember. 2 Disember kalau tengok kat sini dia adalah 30 November. So bila time projection date ni, consider untuk dia 2 hari sebelum hingga 2 hari selepas. Maksudnya itu range time dia. So daripada 30 Disember 30 November, 1 Disember, 2 Disember. That's the day. Kat situ. Kita kalau gabung sekali dengan time analysis lah. So saya tak berapa pakar sangat bab time analysis ni, tapi saya tengah belajar benda ni. Benda ni agak susah. So korang dapat dengar tak suara saya ni? Macam tak ada apa-apa reaction je pada korang. Korang ada pertanyaan lain untuk tepat re-entry goal ni? Okay, daripada Ski,
Saya rasa gold akan turun 18.24, 43, then baru fly. Maybe macam tu akan jadi. So kita try buat roadmap. Okay, roadmap untuk perjalanan gold ni. Kita try buat roadmap sikit. Okay, kita buat roadmap dia, di mana kita dah tahu 25 November projection date. Maybe 25 November 25 November pula, 25 Januari. Okay, 25 Januari adalah waktu dia reject untuk fly kat atas. Sampai next projection date lebih kurang 1 Februari. So maybe 1 Februari tu sampai dekat setup yang kita nak sell 2000 pip. Ni kita punya anggaran lah. Okay, roadmap kita. Okay, kita punya perancangan. Maybe kat sini 25 Januari, atas ni 18 Januari, and dia boleh sell. Okay, ambil dia masa dia macam ni. Untuk time projection ni, dia lebih atau kurang 1 hingga 2 hari. Maksudnya kalau 1 Februari tu consider start daripada 30 Januari, 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari, macam tu. Tu kita try buat roadmap supaya nak dapatkan, orang kata apa, jalan cerita yang lebih jelas. Okay. So seterusnya bila dah buy sampai atas ni, yang kita target akan sampai pada 1 Februari, and then kita akan sell lah. Kita akan sell macam tu. So itu complete untuk gold. So semua faham untuk gold? Korang clear tak? Kau dapat tak untuk gold?